Okay, this time ya, kali ni kita akan masak mi lidi goreng ya. Ringkasan dia mi goreng lah. Tapi mi goreng kampung. Okey. Untuk masak mi goreng ni ya, ada setengah orang gunakan mi kuning ya. Tapi saya memilih kali ni untuk menggunakan mi lidi ya. Harga sebungkus mi lidi ni RM1.70 ya. Jadi kalau macam saya nak makan untuk 2 orang, boleh beli sebungkus sahajalah ya. Sebungkus ni boleh makan untuk 2 orang untuk 1 kali meal ya. Maksudnya kalau you nak makan pagi, masaklah sebungkus. Kalau you rasa you nak makan pagi dengan malam ya, ataupun tengah hari dengan malam, okey, kena 2 bungkus lah. Okey. Biasa satu ni, ini jenama apa yang saya guna ni, jenama seruna. Kalau ada jenama lain pun tak ada masalah ya, sebab dia punya mi dia sama sahaja ya, mi yang dikeringkan. Okey. Ni yang dikeringkan. Okey, so dalam dia memang keras lah ya. Kalau kita tengok dia macam spaghetti kan. Okey, tapi dia punya tekstur dia lebih kita sebut apa, kesat ya. Dia macam kertas sikit tekstur dia ya. Kalau spaghetti tu licin, ini tak ya. So ini mi lidi kita panggil ya. So untuk goreng dia, kita kena pastikan dia lembut. Maksudnya kita kena masak dia dahulu ya, supaya dia lembut, barulah kita akan goreng. Jadi cara masak dia berbezalah ya. Kenapa saya gunakan mi lidi? Sebab mi lidi ni dia kurang rasa kapur. Bukan kurang, yang tak ada ya, dia tak ada rasa kapur langsung. Kalau kita tengok mi lidi, mi kuning tu ya, yang biasa orang guna untuk masak mi kuning tu, dia akan ada rasa letah ya, pahit-pahit, kapur sikit ya. Tapi yang mi lidi ni tak ada ya. Kalau orang tak suka makan mi kuning sebab rasa dia, bau dia ada rasa pahit-pahit macam tu, so better guna mi lidi untuk masak mi kuning. Alright, next. Macam mana cara masak dia? Okey, nanti saya akan tunjukkan. Okey, so kita kena proses mi lidi ni bagi lembut ya. Cara dia, okey, cara dia of course lah, kita kena rebus ya. Air dalam periuk besar mana ikut suka ya. Boleh je periuk besar, periuk kecil. Okey, boleh je. Macam saya ni periuk 16 cm diameter. Okey. So air letak banyak mana yang disukai lah. Jangan terlampau sikit ya. Macam saya ni, saya guna macam separuh periuk. Ya. Isi. Dan kita kena letakkan minyak. Letak minyak sedikit. Fungsi minyak ni supaya dia tak melekat sesama dia. Okey. Letak sikit aja dalam 3 sudu makan macam tu je. Okey. Alright. So kita tak perlu letak garam ya. Tak perlulah macam spaghetti kan, letak garam. So kita hidupkan api. Okey guys. Rules dia, peraturan dia, okey. Letak air, letak minyak, baru letak mi. Okey, kenapa? Sebab bila kita celup mi tu ke dalam minyak, ke dalam air ni, minyak tu akan slowly, okey, dia salut ya, batang mi lidi ni ya. So kita akan nampak dia berminyak sikit lah ya. Salut batang lidi ni. Okey, itu yang menyebabkan dia tak melekat. Okey. So you jangan, itu rules dia. You jangan letak air, lepas tu letak mi lidi ni ya. In the end baru you letak minyak.
Ya, jangan buat macam tu. Kenapa? Sebab bila you dah rendam macam ni, you dah rendam banyak-banyak. Ya. You dah rendam banyak-banyak macam ni, ya. Sedangkan minyak tak ada, ya. Dah rendam macam ni baru you letak minyak. What happen, ya? Hanya bahagian atas nanti sahaja yang akan salut dengan minyak. Yang bawah-bawah yang dah tenggelam dalam air tu tak ada minyak dah. Ya, sebab hukum minyak apa? Dia terapung di atas air, ya. Minyak terapung di atas air. So, kebiasaannya dia akan menyebabkan sedikit melekit kepada mi kita. That's why letak minyak dulu baru letak mi, okey? Macam ni kita tunggu dia gelegak lah nanti. So saya kata 1 bungkus kan. Okey, letak semua. Ya. Nanti ada pula kata besarnya. Tadi yang besar lagi ke periuk. No problem guys. Nanti bila dia panas ni, dia akan lendut, dia akan lembut. So dia akan perlahan-lahan turun ke dalam periuk, ya. Jangan risau, jangan risau. Memang kita nampak macam lebih je daripada mi lidi ni, lebih je daripada periuk, tapi sebenarnya cukup je. Okey. Sementara tu kita prepare untuk kita goreng mi ni, ya. Cara dia apa tadi? Kampung, mi goreng kampung kan. Okey, so bahan asas kita perlu ada bawang putih. Tak perlu banyak lah bawang putih. Ada semua lah pula. Bawang merah, ya. Nak banyak lagi bawang merah pun tak apa, nak letak 3 pun tak apa, ya. Ikut syarat saya hari tu. Okey. Dan kita perlu ada lada. Nak pedas, letaklah 3-4 lada. Ya, macam saya tak suka sangat pedas. So saya akan letak 2 sahaja. Tak ada masalah sebenarnya. Nanti kalau you tengah masak, lepas tu you rasa, ya, bila dah rasa tu macam kurang pedas, tambahlah lagi. Okey. Okey. Kupas dulu punya padat. Alright, ya. Seperti biasalah, saya tak blend, ya. Saya tumbuk. Barang-barang ni saya tak blend, ya. Saya tak suka sikit blender. Saya lebih prefer cara kampung tumbuk, okey. Kalau you nak guna blender tak ada masalah, boleh je, ya. Kenapa saya tak suka blender? Sebabnya kalau blend biasa kita tambah air kan. Okey. So bila tambah air tu, bila kita tumis nanti kita kena tunggu pula air tu sejat. Yes. Kalau kita just tumbuk, kita tak tambah air dah. So tak perlu nak tunggu lama-lama. Okey. Ada orang dia blend dengan minyak. Bawang-bawang ni dia blend dengan minyak. Itu pun boleh juga. Okey. Cuma kebiasaannya kita masak, ya, kita tumis tu, kita make sure minyak tu panas dulu. Ya, minyak tu panas dulu baru kita letak kita punya bawang, ya. Tapi sekarang ni bila kita blend dengan minyak, maksudnya dalam bawang kita dah ada minyak yang tak panas. Basuh. Okay guys, dia dah berada kat dalam kan. Okay. Alright. Biarkan dia
menggelegak. Okey. Ini dia tak masak lagi ya. Dia macam kita masak spaghetti lah ya. Macam mana nak tahu dia dah masak? Nanti kita akan tengok dia lembut sikit. Okey. Dia dah nak menggelegak. Kurangkan api, kurangkan api, kurangkan api. Kecilkan api. Okey. Bagi dia menggelegak macam tu sahaja. Dia keras lagi tu, kita boleh rasa dia keras. Potong bagi senang untuk ditumbuk. Okey. Alamak. Bersihkan, bersihkan. Okey guys, bila kita masak ya, cara mi goreng kampung, apa benda yang paling penting? Mi goreng kampung macam kita masak nasi goreng kampung kan? Okey, sama juga ya. Dia perlu ada ikan bilis. So kita ambil ikan bilis. Kebiasaannya lagi banyak ikan bilis lagi sedap guys. Ya. Jangan tanya saya berapa banyak. Saya ambil satu kepal ikan bilis. Ya. Tapi lagi banyak ikan bilis lagi sedap. Alright, kita letakkan dalam bekas. So semua benda tu kita akan tumbuk Alright. Okey, tak lagi, tidak lagi. Apa nak buat? Tumbuk. Alah, tak sukanya atas ni. Macam-macam lagi ni. Kita tumbuk lumat semua ni dulu ya. Saya tumbuk kat bawah. So bila semua dah lumat, kita letak last sekali
ikan bilis. Ikan bilis ni basuh dengan air biasa je tau. Macam saya basuh dengan air paip je. Tak perlu rendam dengan air panas ya. Bau pun dah sedap dah. Bau hasil tumbuk kita pun dah sedap dah. Okay. Ni hasil tumbuk kita. What happened? Okay. So nampak tekstur dia dah lembik. Okay. Ini kita kata dia dah masak. Okay. Kacau-kacau. Saya kacau dengan pisau je. Ya, ada orang nak berhemah dia kacau dengan sudu ke apa ke. Okey. No problem. Okey, nampak? Okey guys. Nanti kita akan tapis ya. Ni dah masak dah. Bila dia dah lembut, okey, nampak dia dah lembut ni, ya. Sebenarnya dia dah masak, ya. Dan kita akan nampak dia macam kalau kita nampak macam bukan istilah dia berlendir, dia macam basah sikit. Kita akan nampak dia macam ada tekstur basah sikit, macam berjeli sikit dekat permukaan dia. Okey, tu menunjukkan yang dia dah masak lah. Kenapa macam berjeli tu? Sebab kita ada tambah minyak tadi kan. That's why lah dia jadi macam tu. Okay. So, kita boleh tapis. Kita nak guna mi dia sahaja. Kita boleh tapis. Lepas ni, okay. So, bahan untuk goreng dah ada. Ya. Now, kita nak goreng mi kita ni. Sampai siap. Okey, kita akan masak mi goreng, mi lidi goreng kampung, ya. Mi lidi yang kita dah siap proses tadi, ya. Kita toskan dia. Okey. So, seperti biasa, saya panaskan kuali dulu. Biasa orang isi minyak dulu. Okey now. Minyak tak banyak ya dalam cukup secukup-cukup mi kita lah. Okey. What is this? Ini apa? Semut. Kenapa semut boleh masuk dalam ni? Hai. Okey. Minyak, ya. Kenapa saya letak minyak banyak sikit? Sepatutnya 3-4 sudu ya. Kenapa saya letak banyak sikit daripada 3-4 sudu tu? Sebab saya nak isi telur. Ya. Nanti telur tu akan serap lagi minyak kan. Okey. So okey, belum panas lagi, belum cukup panas. Tunggu dia panas dulu. Dah ada panas. Okey, dah ada rasa panas ni ya. Api ni saya pasang api kuat tau sebab saya nak bagi dia cepat panas. So, bahan tumbuk saya tadi ya, masukkan. Okey. Alright. So, kita boleh kecilkan api sikit ke sederhana, jangan sampai dia hangit. Okey. Ya, sebab dia tak
ada air, ya. So kita tak perlu tunggu sampai dia kering air, ya. Kita boleh terus letak. Apa yang kita akan letak mula-mula, gula, ya. Okey, gula dalam 2 cubit macam tu. Letak masa dia tumis. Jangan letak selepas tumis lah. Sebab kalau you letak selepas menumis, you akan rasa manis lah masakan you ni. Okey. So ada orang kata nak letak lada, bagi merah sikit. Okey, boleh, no problem. You letak cili bor ke, ya, lada giling ke, bagi merah, no problem. Macam saya tak makan pedas. So lada yang 2 biji tadi dah cukup pedas, ya. Saya letak belacan, ya. This is belacan sikit. Nasi pula. Mi goreng kampung kan, kenalah ada rasa belacan. Belacan sesedap rasa, ya. Janganlah letak sebuku. Belacan sikit je. Belacan cak apa terserah. Okey, hancurkan belacan tu, bagi dia sebati dalam ni. Dalam pada tu kena kacau, ya. Sampai bila kacau ni? Sampai masak. Bawang tu masak. Kalau you tengok dekat sini, dia macam berair. Bawang tu macam warna keputih-putihan lagi. Okey, menunjukkan dia tak masak lagi. Okey. So you kena pastikan minyak tu jadi jernih, baru menunjukkan bawang tu dah masak. Okey. Ni bawang belum masak. So kita akan biarkan sikit. Api slow. Api tu kena slowkan. Slowkan api, kan hangit. Slow. Ya, dalam proses kita nak masak. Tengah guna kita basuh. Belum. Tengok, api tekan sikit. Kalau rasa lambat, tadi saya kecilkan sebab saya nak pergi basuh barang. Saya basuh lesung batu. Okey. Kalau tak ada apa-apa, jadikan dia jernih sikit, ya. Bagi kita nampak bawang goreng tu, bawang yang kita goreng ni akan nampak masak macam macam mana saya nak cakap, ya. Bawang goreng. You pernah tengok bawang goreng kan? Bawang goreng tu dia warna kuning, betul tak? Tekstur dia macam bawang goreng tu, tapi tak sekuning tu. Okey. Kalau kita tengok dekat sini pun dah nampak, ya. Warna dia dah nak bertukar jadi perang, ya. Seolah-olah nak jadi macam bawang goreng tu. Okey. So kita kena keep gaul dia supaya digoreng dia tu sekata. Okey. Sekarang ni orang muda dia tak ada masalah tau. Dia tak cerewet sangat pasal makan. Kalau macam saya ingat arwah ayah saya, ya, kalau masak apa-apa dia tahu, ya. Masakan tu bawang tu dah goreng penuh ke atau tak. Kalau tak, dia akan kata, oh, you masak ni bawang mentah lagi, ya. Sedangkan dah jadi lauk dah. Okey. Okey, dah nampak dia tu kuning, seolah-olah dia nak terang sikit, ya. Kita akan nampak dia macam nak terang sikit. Nak jadi macam bawang goreng. So apa kita buat? Kita tambah air, ya. Tambah air. Air banyak mana? Dalam setengah cawan. Jangan banyak sangat, setengah cawan sahaja. Okey. Air setengah cawan sahaja. Okey. Nak lebih tak ada masalah, ya. Kenapa setengah cawan? Sebab dalam proses kita masak nanti, mi kita akan serap air tu. Okey. Kalau you letak banyak sikit, maksudnya proses serap tu lama sikit lah. Okey. Ini bila kita dah tambah air, kita boleh tambah
tambah segala perasa yang kita nak. Okey, apa dia? Garam. Okey, tambah garam. Banyak mana garam ni dalam? Okey. Secubit macam tu. Okay. Next, aji. Ya. Aji dalam setengah cubit macam tu. Aku guna istilah cubit-cubit je ni. Okey. Kalau tak nanti kita akan rasa lah macam mana. Okey, masak mi bihun, ya. Mi dengan bihun dia tricky sikit. Okey, you jangan letak mi baru nak letak perasa. Dia jadi kita akan rasa, dapat rasa yang tak sekata. Maksudnya kita akan ada rasa mi yang masin, ada mi yang okey, rasa mi yang kurang masin macam tu. So cara dia, teknik dia, kita masukkan terus dalam kuah ni, dan baru kita letak mi, kita salutkan dengan segala kuah yang ada tu, barulah dia akan dapat rasa semua sekata. Okey? So kita letak mi kita. Ya. Ni saya pucat sikit lah. Kalau you rasa nak merah, you letak kilibo tu. Masa tadi ya. Jangan masa ni baru nak letak, susah you nak gaul. Okey. Alright. Okey. Okey guys. Okey, saya nak ceritalah. Orang lama, ya, dia tak suka makan mi yang patah. Okey, yang banyak patah. Macam ni kalau satu urat. Satu urat ni kalau banyak patah dia tak suka makan. Ya. Dia kata macam terlebih masak macam tu. So kalau you nak patahkan dia boleh, tapi patahkan sikit je. Jangan patahkan macam bahagi dua macam tu kan. Boleh lah, tapi jangan patahkan terus. Guys habis. Terpaksa tukar. Hai, time masak ni lah gas habisnya. Alright. Okay. Patutlah dia punya bunyi tak kata apa ni, tak berfungsi. Ni kan kita dengar macam bunyi di tengah masak kan. Okey. Ada yang suka tambah kicap nak bagi nampak warna, tambah kicap. Okey, boleh. Saya tak tambah kicap. Kenapa tak tambah kicap? Oh, sebab suami saya tak suka tambah kicap. Cantik sikit untuk kita rasa. Dah elok lah. Okey. Tapi macam saya kata tadi, saya nak tambah, kurangkan minyak, saya nak tambah telur.
Iya, apa yang tadi? Kulit dia ke? Okay, ini bukan kali pertama saya buat walaupun macam ni rupanya, tapi sedap guys, sedap ya. Kalau jual tak boleh lah, you kena tambah lah apa kita sebut ni, kicap sikit bagi warna dia tu ya, hitam sikit. I just buat macam ni, I tak putuskan dia tau. You janganlah pula tikam dia sampai ke permukaan kuali, nanti dia putus. Dia apa kita sebut ni, dia patah. And lastly, sayur guys, sayur. Sayur apa saya isi? Oh, of course lah. Apa lagi kalau tak? Toge. Ya, kalau dia bercantum macam ni, kita cocok dah. Ya. Cocok bagi leraikan ya. Bukan bagi dia patah tau. Jangan. Nasib baiklah orang sekarang ni tak pandai. Ya, nak membezakan sangat. Orang kata apa ni? Membezakan seni makanan tu. Kalau orang dulu cukup anti. Dia kata rasa lain, mi yang patah ya, maksudnya terlebih masak ataupun tak cantik lah dia kata. So nak bagi cantik, jangan patahkan mi anda. Satu lagi bihun sama, same goes bihun pun. Alright, nampak kan? This is mi lidi kampung ya. No, cannot kita ni. Mi lidi kampung. Rasa dah marvelous. Okey. Sampai tahu pula dah. Toge kita lembut. Okey, that's all guys. Inilah mi lidi goreng kampung.